Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah versus Kelantan United, yang mana Kedah menang 3-1 hasil jaringan King Dayo 2 dan 1 dari Amir Bek, gol yang sangat superb. Dan gol yang paling rancak adalah gol solo dari Ismail Akinade untuk gol sagu hati bagi pasukan Kelantan United. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kedah. Apakah perkara yang positif dan juga apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Kedah? Kalau kita lihat dalam gameplay ataupun corak permainan yang diterapkan oleh pasukan Kedah, mereka menunjukkan improvement di bahagian tengah, terutamanya untuk melakukan penetration run, passing dan sebagainya untuk masuk ke dalam D-box pasukan Kelantan United, dan juga mereka juga attack di bahagian wide area daripada segi crossing dan sebagainya. Mereka bermain dengan sangat cemerlang. Jadi apakah perkara pertama yang saya suka untuk pasukan Kedah? Perkara pertama yang saya suka untuk pasukan Kedah pada perlawanan semalam, mereka bermain dalam sistem double pivot, iaitu Amirul Hisham bergandingan dengan Moses Atede. Tetapi kedua-dua player ni sebenarnya memainkan peranan yang penting di bahagian tengah in term of kestabilan, yang mana kalau kita lihat Moses Atede lebih suka untuk drop lebih deeper untuk bertindak sebagai pivot dan membolehkan Amirul Hisham untuk naik lebih tinggi di kawasan half space bagi memberi bantuan kepada Hidalgo dan juga Wan Amir Rafiq ketika pasukan Kedah menyerang di bahagian kanan. Jadi kita boleh nampaklah konsistensi yang ditunjukkan oleh kedua-dua player ni. Mereka saling melengkapi antara satu sama lain dalam sistem double pivot. Apabila Moses naik, maka Amirul Hisham akan lebih drop lebih deeper. Kalau Moses naik, kalau Amirul Hisham naik, Moses akan drop lebih deeper. So mereka akan cover up antara satu sama lain untuk membolehkan salah seorang mereka untuk naik lebih tinggi, dan seorang akan lebih untuk cover up bahagian defense untuk bagi protection sekiranya mereka di counter ataupun diserang balas lah. Cumanya daripada segi corak permainan, kalau kita lihat kepada corak permainan yang diterapkan oleh Moses Atede pada perlawanan ni, beliau memang adalah typical deep line playmaker. Sebab apa saya kata begitu? Kalau kita lihat ketika bola ada di kaki beliau banyak melakukan passing-passing yang bagus ke bahagian hadapan, daripada segi distribution dia, daripada segi passing range dia, daripada passing accuracy dan juga passing quality. Memang dia adalah typical player yang boleh bertindak sebagai deep line playmaker untuk open the game bagi pasukan Kedah menyerang. Dan banyak serangan-serangan yang dilakukan daripada passing, daripada bahagian tengah yang dilakukan oleh Moses, berjaya untuk menjadikan gerakan serangan kepada pasukan Kedah untuk melakukan penetration ke dalam D-box pasukan Kelantan United. Dan kita boleh katakan vision yang ada kepada Moses ni memang sangat baik, dan dia berjaya untuk cover up bahagian midfield pun dengan sangat baik, dan membolehkan untuk Amirul Hisham naik lebih tinggi untuk memberi support kepada Hidalgo ataupun support kepada Wan Amir Rafiq yang buat ofensif di bahagian kanan untuk stay sebagai link up player di half space. Itu perkara pertama yang saya suka. Yang kedua, kalau kita lihat untuk game ni juga, odd yang mana boleh saya katakan dalam perlawanan menentang PDRM agak boleh dikatakan terlalu isolated dan terlalu tidak ada ruang untuk melakukan penetration dan juga involve dengan link up play di bahagian tengah. Tetapi apabila kita faham yang sebenarnya PDRM mereka bermain dengan compact dan juga low block, so apabila terjadinya perlawanan menentang Kelantan United ni, barulah kita nampak the real potential apa yang boleh ditunjukkan oleh odd dalam corak permainan open gameplay yang diinginkan oleh pasukan Kedah. Dan untuk game ni memang kita boleh bagi pujian kepada Mini Odd yang banyak menggerakkan gerakan serangan di bahagian tengah dan juga membentuk one two passing bersama dengan Ifidayo dan juga pemain-pemain yang di bahagian tengah untuk melakukan penetration dan masuk ke dalam D-box. Dan Odd sendiri ada beberapa percubaan yang hampir untuk menjaringkan gol, tetapi in term of finishing ataupun execution memang Kedah kena perbaiki lagi lah. And sebab apa? Sebab Odd semalam ada peluang yang banyak boleh mereka lakukan, tetapi still lagi nak set up, dan bahkan percubaan-percubaan yang ada pun boleh dikatakan diselamatkan oleh Syahri Sa'ari yang bertindak sebagai goalkeeper yang memang sangat cemerlang lah pada perlawanan semalam. Tetapi in term of gameplay, memang Odd berjaya untuk membentuk combination play yang bagus lah di bahagian tengah bersama dengan Moses
West Amir Hisham, Ifidayo, Lita dan juga Hidalgo di kanan dan juga di bahagian kiri. Itu yang saya suka yang kedua. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang pasukan Kedah dalam corak permainan mereka ni, kalau kita lihat mereka bermain dengan sangat baik di bahagian kanan. Kalau kita lihat di bahagian kiri pun sangat baik. Apa yang saya menariknya adalah tentang penggunaan Wan Amir Rafiq yang bertindak sebagai offensive fullback ataupun right back lah. Yang mana untuk game ni memang Wan Amir Rafiq telah improve banyak berbanding game-game yang lain. Boleh saya katakan Wan Amir Rafiq menunjukkan performance yang sangat-sangat bagus dalam game ni berbanding game-game saingan Liga Super yang lain. Yang mana dia menunjukkan peningkatan satu daripada segi overlap, yang mana dia banyak untuk membantu Hidalgo daripada memberi support, daripada buat overlap di kawasan kanan, dan dia juga banyak untuk hold the touchline di kawasan kanan, dan dia banyak receive the ball apabila dia bertindak untuk buat overlap di kawasan wide area, dan dia berjaya untuk melakukan passing ataupun crossing ke dalam D-box dengan sangat berkualiti lah. Walaupun adalah 1, 2, 3 crossing yang dilakukan tidak terlalu berkualiti, tetapi overall support yang diberikan daripada segi overlapping yang dilakukan telah membantu gerakan serangan pasukan Kedah di bahagian kanan untuk lebih efektif, dan dia berjaya untuk create satu assist kepada Ifidayo. So inilah yang kita inginkan daripada pemain pertahanan kanan kita, yang mana kita tahu waktu dia bersama dengan Melaka dulu memang perform gila-gila, dan untuk game ni dia berjaya untuk buktikan yang dia tengah mencari performance dia yang terbaik, dan kita mengharapkan konsisten untuk ditunjukkan dalam game-game yang akan datang. Dan untuk game ni juga, kalau kita cerita bahagian kanan, Hidalgo memang kita tak payah ceritalah, bagi saya dia antara the best player di dalam padang. Kalau kita lihat banyak gerakan yang dilakukan oleh Hidalgo, dia berjaya untuk mendapatkan bola. First touch dia tu memang marvelous lah kan. Dalam pasukan Kedah boleh saya katakan first touch yang ada pada Ifidayo, yang ada pada Hidalgo adalah the best player yang ada first touch untuk pasukan Kedah. Dia banyak menerima bola dengan hantaran-hantaran yang boleh dikatakan daripada chansat dia sebagainya, tetapi first touch dia sangat bagus, dan dia banyak untuk cut in masuk ke dalam dan juga involve dengan combination play. So dia banyak juga untuk cover up bahagian wide area, dan dia banyak juga inverted masuk ke half space untuk membantu bahagian tengah. So inilah yang positif tentang bahagian kanan pasukan Kedah. Kalau kita cerita tentang bahagian kiri pula, bahagian kiri yang diketuai oleh Lita, nampaknya memang Lita ni efisien dan juga berkesan sebenarnya bermain di bahagian wing kiri berbanding untuk bermain di bahagian tengah lah. Dan kalau kita lihat untuk game ni memang Lita banyak untuk involve dengan combination play bersama dengan Arif Farhan dalam pembentukan 1-2 dan sebagainya, dan dia juga banyak mendapat support daripada Ott yang membuat underlap di bahagian tengah untuk meminta bola dan sebagainya. So benda ni yang positif lah kita boleh tengok tentang pasukan Kedah di bahagian kiri. Arif Farhan pun untuk game ni dia pandai untuk menyesuaikan diri daripada segi gerakan serangan. Ketika transisi menyerang, dia agak menentukan situasi, yang mana ada masa dia masuk ke bahagian half space, ada masa dia cover up bahagian wide area untuk memberi support kepada Lita. So that is a good thing, sebab kestabilan ditunjukkan oleh Arif Farhan. Dia tahu timing bila dia kena naik dan juga timing bila dia kena support lebih kepada bahagian tengah. So benda tu positif side untuk pasukan Kedah. Dan yang seterusnya, apa yang menarik tentang Kedah ni adalah Ifidayo, yang mana untuk game-game yang kedua ni, kalau kita lihat Ifidayo ada improvement, terutamanya daripada segi positioning, daripada segi work rate, dan dia punya daripada segi memberi support. Kalau kita lihat daripada segi penggunaan daripada Ifidayo, dia banyak juga drop deeper, yang mana dia banyak drop deeper untuk create chance bagi pembentukan 1-2 passing, dan juga open space ataupun create space lah kepada pemain-pemain di sayap untuk masuk ke kawasan yang kosong apabila dia attract defense untuk follow up dengan dia. So benda tu positif, dan pada masa yang sama dia pandai untuk menempatkan diri dalam keadaan yang sesuai untuk menerima bola daripada pemain-pemain Kedah yang berada di luar kotak penalti. Jadi kita boleh nampaklah 2 gol yang tercipta daripada Ifidayo adalah disebabkan dia punya positioning, satu hantaran yang tepat kepada dia, dan gol yang kedua adalah reaction yang bagus daripada Ifidayo yang berada dalam positioning yang betul untuk menjalinkan gol. So benda tu positif, dan kita mengharapkan yang lebih lagi daripada Ifidayo untuk the next game lah. Dan jadi benda tu positif. Dan yang boleh saya puji yang terakhir untuk pasukan Kedah adalah tentang pertukaran, yang mana membawa masuk Fayyad Zulkifli dan juga Amir Bek. Yang mana kita cerita tentang Fayyad dulu. Untuk penggunaan Fayyad ketika dia masuk menggantikan Wan Amir Hisham, pada mulanya saya ingatkan dia akan diletakkan di bahagian kiri, tetapi kalau kita lihat sebenarnya Fayyad diutiliskan ataupun digunakan lebih kepada
penggunaan dua striker ataupun lebih kepada shadow striker yang bertindak untuk cover bahagian half space. Dan kita boleh nampak apabila Fayad bermain di kawasan yang narrow, di kawasan tengah, kita boleh nampak yang sebenarnya dia agak efisien dalam pembentukan one two passing daripada segi mencari ruang dan sebagainya. Larian-larian yang dilakukan oleh Fayad memang sangat efektif dan dia ada satu peluang yang dia boleh skor, tapi sayang peluang tersebut dia gagal untuk skor, yang mana satu tapping yang melamun tinggi, tetapi lepas tu dia balas balik dengan satu assist kepada Efi Dayu. Jadi saya boleh nampak yang sebenarnya Coach Tanfuzi sedang cuba untuk utilize Fayad daripada penggunaan bermain di wide area. Dia lebih untuk minimalkan pergerakan Fayad, lebih tertumpu di kawasan half space untuk melakukan penetration masuk ke dalam D box, dan benda tu efisien pada perlawanan semalam. Banyak gerakan dilakukan oleh Fayad boleh dikatakan berjaya untuk menembusi pertahanan Kelantan United, dan kita mengharapkan lebih daripada Fayad untuk dia improve sikit je daripada segi decision making dan juga dari dia punya decision daripada dia punya finishing. Kalau dia improve dua tu, saya rasa dia akan jadi kebabung balik Sebab apa? Sebab bila dia main lebih pada narrow, lebih dalam kawasan yang kecil di small di half space, dia boleh melakukan penetration run, dia boleh cari ruang yang kosong dengan baik, dan dia boleh receive the ball dengan sangat baik untuk memastikan gerakan serangan Kedah lebih teratur di kawasan di box pasukan lawan. Itu yang boleh saya ceritakan tentang Fayad. Untuk Amir Bek, saya yakin untuk Tanfuzi dia akan penimpa lah. Sebab apa? Sebab ATD perform, Amir Bek perform. Kalau kita lihat daripada keupayaan kedua-dua player ni, Amir Bek dia adalah typical player yang boleh lebih ofensif dan lebih selesa untuk hold the ball berbanding dengan ATD. ATD ni lebih kepada player yang suka release ball cepat dan dia lebih suka untuk bertindak daripada bawah dengan passing distribution dia. Tetapi untuk Amir Bek, dia boleh buat dua-dua. Dia boleh defend, dia boleh naik atas, and dia boleh buat benda yang sama. So benda tu boleh dikatakan memang pening nak pilih Amir Bek ke nak pilih ATD, nak pilih Amir Bek ke ATD. So kita akan kita ada quality player yang bagus dan juga squad depth yang bagus di bahagian tengah. So Kedah kena utilisekan benda tu untuk pastikan Kedah ada ramuan yang bagus di bahagian tengah. Dan untuk kekurangan of course adalah yang mana macam saya cakap tadi, finishing dan juga execution Kedah kena perbaiki lagi. Sebab apa? Sebab dalam final third ataupun dalam D-box memang Kedah agak kurang untuk score the goal. So benda tu memang Kedah kena improve. Daripada segi defend kena command lebih bagus, kena ada arahan yang lebih bagus, kena strict lagi, kena lebih perkemaskan. Sebab apa? Sebab semalam Ismail Akinade boleh gerak gol solo tu memang memang mengejutkan lah. So Kedah kena perbaiki dan improve daripada segi defense line, compact, arahan, leadership dan sebagainya untuk pastikan yang mereka tak dilepasi dengan gol-gol sebegitu larian solo So benda tu agak mengecewakan lah untuk defense. So overall Kedah memang bagus lah. Untuk Kelantan United, apa yang boleh saya katakan, mereka sebenarnya bermain dengan defense yang bagus. Mereka berjaya membaca game Kedah, mereka berjaya untuk intercept, mereka berjaya untuk block hantaran-hantaran dilakukan oleh Kedah, mereka bermain dengan low block yang bagus, quick reaction untuk lakukan intercept. So pada awalnya defense mereka bagus, tetapi disebabkan beberapa small mistake, mereka kenalah sampai 3 gol. Dan kalau daripada segi in term of attacking, memang kita boleh nampak lah yang tengah mereka tak ada creativity sangat, dan mereka bermain lebih kepada direct, dan mereka lebih kepada physical. Dan disebabkan itulah Ismail Akinade boleh score 2 gol. Kalau tak mungkin mereka boleh score 2 tapi sayang satu percubaan last minute tu yang Ismail Akinade set up pun kena tiang So benda tu boleh untuk Kelantan United improve lagi lah dengan beberapa penambahan pemain lagi dalam transfer window yang kedua ni. So mungkin kita akan nampak corak permainan yang berbeza yang bakal disajikan oleh Kelantan United pada the next game, sebab ada penambahan player yang lain. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.